Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah video kita yang kedua untuk siri video DIY Portable Power Station. Dalam video yang pertama, saya dah share dengan tuan-tuan tentang bateri yang paling sesuai untuk kita gunakan dalam Portable Power Station. Dalam video tu saya dah cerita dengan detail tentang bateri ni, apa kelebihan bateri dan berapa jumlah tenaga yang kita boleh dapat daripada sebiji bateri ni. Dan daripada jumlah tenaga tu bolehlah kita kira berapa lama kita boleh onkan peralatan dengan sebiji bateri ni. Untuk video tentang bateri ni, tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni. Dan untuk malam ni kita akan sambung lagi. Untuk video kedua ni kita akan buat simple portable power station ataupun power bank dengan menggunakan bateri yang sama. Dan kita ada beberapa peralatan tambahan yang akan kita gunakan dalam video ni. Inilah peralatan yang kita perlukan untuk projek kita ni. Dekat sini kita ada bateri. Dan sekali lagi tuan-tuan, tentang bateri ni, kalau tuan-tuan nak tahu berapa lama tuan-tuan boleh gunakan bateri ni, berapa jam boleh tahan, tuan-tuan kena tengok video yang pertama. Sebab kalau tuan-tuan tanya dekat ruangan komen tentang berapa lama bateri ni boleh tahan, saya tak dapat nak jawab sebab soalan tu adalah subjektif. Nak tak nak, tuan-tuan kena tengok juga video yang pertama. Kemudian dekat sini kita ada bateri charger yang khas untuk bateri lithium ion phosphate. Dan bateri yang kita gunakan ni bateri lithium ion phosphate. Nominal voltage 12.8 volt dan kapasiti adalah 12 mAh. Dan dekat sini kita ada DC fuse block, USB output port, kabel dan juga DC breaker. Dan untuk tuan-tuan dapatkan semua peralatan yang saya gunakan ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Dekat situ saya dah letakkan link untuk tuan-tuan beli semua peralatan yang saya gunakan ni. Ada sahabat kita yang tanya kenapa saya tak buat power station ni dalam satu video saja. Maksudnya daripada video tu, daripada mula sampai siap power station ni. Kalau tuan-tuan masih ingat, sebelum ni kita dah buat dua power station. Kedua-dua video tu memang saya buat daripada mula sampai siap power station tu. Tapi masalahnya tuan-tuan, ada sahabat kita yang tak berjaya buat langsung. Dan ada yang berjaya buat, ramai jugalah, alhamdulillah. Tapi berdasarkan soalan yang saya dapat pada video-video tu, soalan yang ditanya tu menggambarkan seolah-olah macam kita buat jadi tapi kita tak faham kenapa kita kena buat macam tu. Kenapa kita kena pilih kabel yang besar, kenapa ada fuse block. Dan selok belok tentang power station tu ramai yang tak faham. Jadi sebab itulah untuk kali ni saya akan buat lebih detail. Dan video ni adalah bersiri daripada video yang pertama sampailah siap nanti. Dan pada masa yang sama saya boleh share dengan tuan-tuan apa lagi option yang kita ada dalam kita buat power station ni. Tak semestinya tuan-tuan kena follow 100% apa yang saya buat. Dan tuan-tuan boleh gunakan kreativiti tuan-tuan sendiri. Sebab itulah penting tuan-tuan kena faham dulu macam mana kita nak design power station ni. Jadi nanti tak ada masalah tuan-tuan nak design tuan-tuan punya power station yang sendiri, nak buat lebih besar ke, nak guna bateri lain ke, nak buat wiring macam lain pun tak ada masalah. Yang penting kita kena faham dulu asas. Kemudian boleh tuan-tuan buat design tuan-tuan sendiri. Untuk power station ni tuan-tuan, kebiasaannya kita buat supaya power station ni kita boleh charge dengan menggunakan solar panel, boleh charge dengan menggunakan charger, dan untuk yang terbaru kita akan combine sekali DC to DC charger. Maksudnya power station ni nanti tuan-tuan boleh charge dengan menggunakan cigarette lighter port yang ada dalam kereta tuan-tuan. Tapi untuk malam ni kita akan buat yang paling simple dulu. Kita akan charge bateri, kita akan charge power station ni hanya dengan menggunakan charger saja. Walaupun projek ni simple, tapi bagi saya memang sangat penting untuk kita faham dengan lebih jelas macam mana kita buat sambungan, macam mana kita buat wiring untuk power station ni. Kemudian nanti baru kita akan tambah charging dengan menggunakan solar panel. Kita akan gunakan solar charge controller. Dan kemudian kita akan tambah DC to DC charger untuk kita charge melalui cigarette lighter port dalam kereta kita. Jadi untuk projek ni nanti kita akan ada 3 cara untuk kita charge power station ni. Yang penting hari ni kita akan tengok dulu macam mana kita nak buat yang paling simple sekali. Untuk sambungan, pertama sekali kita nak sambungkan bateri ni dengan DC fuse block. Untuk kita sambungkan antara bateri dengan DC fuse block ni, kita akan gunakan kabel dan ini adalah kabel DC. Boleh tak nak guna kabel AC? Tak boleh tuan-tuan. Kabel DC untuk DC. Kabel AC untuk peralatan AC untuk kita buat wiring dekat dalam rumah. Ini adalah DC daripada bateri. Jadi kita kena gunakanlah kabel DC. Kadang-kadang ada juga orang tanya, boleh dah nak guna kabel AC? Sama ke tak? Tak boleh tuan-tuan. Sebab tu dia ada 2 kabel yang berbeza. Ada kabel untuk AC, ada kabel untuk DC. Kalau nak guna untuk DC, kena guna kabel DC. Saiz kabel yang kita gunakan ni adalah 10 AWG
Untuk dapatkan kabel, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Sambungan pertama yang kita nak buat adalah pada bahagian negatif ataupun kabel hitam ni. Dalam DC ni, hitam ni adalah negatif dan merah adalah positif. Dekat fuse block ni pula, bahagian sini semuanya negatif dan bahagian yang ada fuse ni semuanya adalah positif. Fuse block ni ada 6 way, jadi maksud kita ada 6 sambungan untuk positif dan 6 sambungan untuk bahagian negatif. Dekat sebelah sini semuanya negatif dan sebelah sini yang ada fuse ni semuanya positif. Dekat bateri pula, sini adalah negatif dan sini adalah positif. Untuk sambungan ni, negatif akan sambung dengan negatif dan positif akan sambung dengan positif. Ni adalah kabel 10 AWG, kabel negatif. Dekat sini saya dah pasangkan dengan lug SC6-6 dan ini kita ada spade connector ataupun F2 connector untuk kita sambung dekat bateri nanti. Kita akan sambung dulu dekat fuse block ni. Dan sebenarnya untuk sambungan ni saya rasa tak perlukan diagram sebab DC memang mudah saja. Negatif sambung dengan negatif, positif sambung dengan positif. Kabel negatif ni tadi kita sambungkan terus kepada bateri. So kita dah ada sambungan untuk bahagian negatif. Okey, sekarang ni untuk sambungan bahagian positif. Berbeza dengan negatif tadi, yang mana negatif ni sambungan adalah secara terus antara DC fuse block dengan bateri. Untuk bahagian positif ni, sambungan antara bateri dengan terminal positif pada DC fuse block ni adalah melalui DC breaker. Breaker yang saya gunakan ni adalah DC breaker 30A. Dan fungsi breaker ni ada 3, tuan-tuan. Yang pertama untuk protect over current, maksudnya kalau current yang lalu dekat kabel ni nanti lebih daripada 30A, breaker ni akan trip, dia akan terbuka macam ni. Dalam keadaan normal, bila bersambung macam ni, bila current yang lalu dekat kabel ni lebih daripada 30A, dia akan trip macam ni. Yang kedua, fungsi DC breaker ni adalah untuk protect daripada short circuit. Kalau berlaku short circuit, dia akan terbuka juga macam ni. Dan fungsi yang ketiga, ini juga berfungsi sebagai switch untuk kita matikan sambungan antara bateri dengan fuse block. Dan situasinya sama juga dengan kabel tadi. Untuk AC kena gunakan breaker AC, tapi yang DC kena gunakan breaker DC. Kita sambungkan dulu dekat DC breaker. Sebelum kita sambungkan kabel positif pada bateri ni, tuan-tuan, pastikan breaker dalam keadaan off dan kita sambungkan pada bateri. Barulah kita boleh onkan breaker ni. Bila kita dah sambung kepada bateri dan breaker pun kita dah on, dekat fuse block ni dah ada power, dah ada supply, dah ada current dah. Kat sini terdapat 13.3 volt dan sama juga kalau kita test dekat sini, kita akan dapat voltage yang sama sebab setiap fuse ni dah ada sambungan kepada bateri. Seterusnya, tuan-tuan, untuk kita sambungkan USB output socket. Jadi bila dah ada soket nanti, bolehlah kita guna untuk cas handphone ataupun cas apa-apa saja peralatan yang menggunakan USB. Dan untuk soket ni kita ada 4 USB Type A dan 2 USB Type C. Untuk sambungan output soket ni kita akan sambung direct dekat fuse block. Sebab dekat fuse block ni dah ada power dan protected by fuse. Kalau berlaku short circuit ataupun overcurrent, fuse yang ada dekat sini dia akan putus. Dan semua sambungan yang kita buat ni adalah selamat sebab kita ada protection, kita ada fuse, dan untuk sambungan dengan bateri pula kita ada DC breaker. Dekat USB socket ni pun dah ada label, tuan-tuan, positif, negatif, positif, negatif. Jadi kabel positif warna merah kita sambungkan dekat bahagian positif. Dan kabel hitam untuk negatif kita sambungkan dekat bahagian negatif.
Dan sebenarnya untuk sambungan ni tak perlukan diagram tuan-tuan. Tuan-tuan refer saja yang mana satu positif, yang mana satu negatif. Okay, dah siap. Tapi sebelum kita nak sambungkan kabel untuk USB output ni tuan-tuan, kita akan offkan dulu breaker ni. Dan inilah betapa pentingnya kenapa kita perlu pasangkan breaker ni, untuk kita putuskan dulu sambungan kepada bateri. Kita takut masa kita sambung nanti kita buat kesilapan, akan berlaku short circuit. Jadi kita akan offkan dulu dekat breaker ni. Macam saya cakap tadi, fungsi breaker ni bukan hanya untuk overcurrent dan juga short circuit saja, tapi dia juga berfungsi sebagai switch. Saya dah ikat sikit kabel ni sebab kabel ni agak panjang, jadi kita boleh buat sambungan kepada kita punya DC fuse block ni. Dekat fuse block ni tuan-tuan, bahagian sini semuanya negatif dan bahagian yang ada fuse ni adalah positif. Jadi kedua-dua kabel negatif daripada USB socket ni kita akan sambungkan dekat sini. Okey, kedua-dua kabel untuk bahagian negatif ni saya dah sambungkan. Sekarang ni pula untuk bahagian positif. Dan supaya nampak lebih kemas, kedua-dua kabel positif saya akan sambungkan dekat sini. Jadi saya akan tukar fuse ni, yang kuning 20A, yang merah ni 10A. Kita akan tukar, ambil yang 10A ni, masuk dekat sini. Keluarkan dulu yang ni. Dan untuk fuse block ni ada indikator dekat sini, ada lampu LED. Fuse mana yang blow, lampu dia akan menyala. Okey, untuk bahagian positif pun kita dah sambung. Kita dah siap buat sambungan untuk USB output socket dan sekarang ni bolehlah kita onkan balik breaker ni. Kita nak tengok adakah USB output kita berfungsi ataupun tak. Kalau tengok kat sini lampu dah menyala, maksud dah berfungsi. Untuk off ada button kat sini. Sekarang kita akan test untuk kita cas handphone. Jadi saya nak cuba untuk cas handphone saya menggunakan USB Type-C. Okey, boleh charging. Dan lagi satu benda kita nak test tuan-tuan, kita nak test untuk hidupkan kipas angin ni. Ni kabel USB Type-C to DC barrel jack. Ini kita sambung dekat bahagian kipas. USB Type-C kita sambung dekat sini. Kita cuba on kan. Okey, berfungsi dengan baik. Walaupun ni cuma power station yang simple, bagi saya ni pun dah berguna. Kita boleh guna untuk cas handphone, boleh onkan kipas. Dan kalau tuan-tuan masih ingat, berapa jam kita boleh onkan kipas ni dengan sebiji bateri ni? Cuba komen kat bawah. Okey tuan-tuan, untuk bahagian output tadi dah selesai dan kita pun dah test, dah boleh cas handphone, dah boleh onkan kipas angin. Jadi sekarang ni pula tentang macam mana cara untuk kita cas bateri ni. Ini charger lithium ion phosphate, label kat sini 10A, tapi bila saya test cuma 5A saja. Tapi tuan-tuan jangan risau, kalau tuan-tuan nak beli charger nanti jangan beli yang ni. Tuan-tuan beli charger yang ni, ini memang betul-betul 10A. Ada untuk 10, ada yang 20A. Tapi untuk demo ni saya akan gunakan charger ni saja. Saya akan korbankan charger ni. Yang penting dekat sini, macam mana cara tuan-tuan nak buat sambungan untuk cas bateri ni. Tapi kalau nak beli nanti, tuan-tuan belilah yang betul-betul 10A yang ni. Kalau kita bandingkan charger yang betul-betul 10A ni dengan charger yang ni, memang jauh beza ya. Memang lagi besar nak bandingkan dengan yang ni. So yang ni tuan-tuan jangan risau, memang saya dah test, memang 10A. Untuk dapatkan charger nanti, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah, dekat video description. Ada 10A, ada 20A. Lagi besar nilai current, lebih cepat dia akan cas. Untuk charger ni, saya akan potong bahagian ni dan kita akan sambungkan kepada fuse block. Offkan dulu breaker dan tuan-tuan kena ingat, setiap kali tuan-tuan nak buat sambungan dekat DC fuse block ni, kita kena offkan breaker ni. Sebab kalau kita tak off, dekat sini ada power. Jadi supaya lebih selamat sebelum buat sambungan, kita offkan dulu. Untuk sambungan, saya akan sambungkan dekat sini. Okey, dah siap sambungan untuk charger. Kita akan test. Dekat fuse block ni, kita boleh buat 6 sambungan. Kita dah guna 3. 2 untuk USB output dan 1 untuk charger. Dan kita ada lagi 2 kosong dekat sini. Ini kita akan gunakan 1 untuk DC to DC charger.
untuk kita cas bateri ni nanti dengan menggunakan secret letter port dalam kereta. Dan lagi satu ni untuk cas dengan menggunakan solar panel melalui solar charge controller. Dan yang satu lebih ni mungkin kita boleh gunakan untuk secret letter port untuk output 12 volt. Untuk sambungan pada fuse block ni semua dah siap. Jadi saya akan pasangkan balik cover ni. Kita onkan breaker dan kita onkan charger. Untuk charger ni bila dah sambung kepada bateri, lampu hijau ni akan menyala. Tapi bila kita onkan charger ni nanti, dia akan bertukar kepada warna merah bermaksud dia tengah charging. Ini sama aja dengan charger yang betul-betul 10A itu pun sama juga. So kita akan onkan plug. Dia dah mula charging, dah nampak lampu berwarna merah. So maksudnya untuk charging kita pun okey. Okey tuan-tuan, antara soalan yang sering ditanya untuk projek power station ni, boleh tak kita gunakan power daripada bateri ni ataupun daripada power station semasa kita cas? Untuk situasi ni tak ada masalah tuan-tuan nak onkan peralatan sambil kita cas. Cuma pastikan charger yang tuan-tuan gunakan ni mesti charger yang current dia lebih tinggi dan charger yang lebih berkualiti. Sebab ada setengah charger dia tak tahan kalau sentiasa bersambung pada bateri, charger akan cepat rosak. Jadi kalau tuan-tuan beli charger yang berkualiti, tak payah risau, tuan-tuan boleh guna sambil kita cas. Jadi nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kita kali ini, dan video ni pun simple saja. Saya cuma nak tunjuk kepada tuan-tuan macam mana tuan-tuan nak buat sambungan untuk bahagian output, bahagian input, sambungan kepada bateri, dan semuanya berpusat pada kita punya DC fuse block ni. Sini pun tuan-tuan dah nampak macam mana kita buat sambungan output, sambungan input untuk kita cas. Dan selepas ni kita ada dua lagi cara untuk kita cas power station ni. Kita akan cas dengan menggunakan DC to DC charger untuk cas dalam kereta menggunakan alternator, dan juga charging menggunakan solar panel melalui solar charge controller. Jadi sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.